Ini ada 4 orang, 5 orang. Sorry, okay. Jadi selamat tengah hari semua pada pelajar-pelajar kelas 3 Kemboja, Jadi untuk sesi PDPR pada tengah hari ini, okay, kita akan sambung daripada sesi yang sebelum ini berkaitan dengan subtajuk yang seterusnya iaitu bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Jadi kalau sebelum ini kita telah melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan topik yang sebelum ini. Okay. Jadi kita akan sambung yang berkaitan dengan bahasa Melayu dan tulisan Jawi dan juga seterusnya. Okay. Sekiranya ada pertanyaan boleh bertanya di ruangan chat. Okay. Sekiranya ada pertanyaan dan kepada rakan-rakan kamu sila maklumkan cikgu akan menjalankan sesi ini dan boleh masuk pada bila-bila masa. Alright, kita teruskan pada sesi pada hari ini. Okay. Dari segi aspek bahasa Melayu dan tulisan Jawi, kita lihat. Okay, untuk subtajuk bahasa Melayu dan tulisan Jawi, kita melihat penulisan karya kesusastraan juga berkembang berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Hal ini membuktikan orang tempatan mempunyai ramai cendekiawan yang menghasilkan kitab dan karya kesusastraan yang bermutu tinggi. Antaranya termasuk Tufat Al-Nafis, Gurindam 12, Misa Melayu dan Hikayat Datuk Merpati, Jepang. Jadi ini dah antara karya-karya kesusastraan yang dihasilkan oleh masyarakat-masyarakat Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Kemudian kita melihat, ini yang sangat pentinglah untuk hari ini, kita akan melihat faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okay, jadi sila take note untuk 1.2 ini, okay, pada hari ini kita akan tekankan dengan lebih jelas lah. Okay. Faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Jadi faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita iaitu Malaysia, kita akan lihat pada tahun 1600 di mana syarikat Hindia Timur Inggeris iaitu SHTI yang telah ditubuhkan di England. Di England, jadi syarikat ini telah diberi hak monopoli dalam perdagangan rempah di Kepulauan Melayu oleh kerajaan British, dan syarikat ini telah diberi hak monopoli. Hak monopoli bermaksud hanya satu-satunya syarikat yang telah diberikan hak ataupun diberikan keistimewaan untuk perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Jadi ianya merupakan satu-satunya syarikat yang telah diberikan hak untuk berdagang di Kepulauan Melayu. Pada tahun 1602, syarikat Hindia Timur Belanda pula ditubuhkan. Jadi syarikat ini ditubuhkan tujuannya adalah untuk mengelakkan ataupun untuk diberikan monopoli pula kepada perdagangan di timur. Jadi ada dua sudah kuasa barat, iaitu syarikat Hindia Timur Inggeris ataupun SHTI, dan yang kedua syarikat Hindia Timur Belanda, Inggris dan Belanda. Dan seterusnya kita lihat slide yang kedua. Tapi sebelum itu syarikat pada tahun 1664 atau 1664 Perancis pula datang untuk menubuhkan syarikat Hindia Timur Perancis untuk berdagang di Asia. Jadi ada 3 kuasa barat yang telah diberikan hak perdagangan untuk ke Kepulauan Asia, Timur dan juga Kepulauan Melayu. Right. Kita pergi kepada slide seterusnya. Faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Apakah faktor-faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita ataupun ke Tanah Melayu ataupun ke Kepulauan Borneo ini? Yang pertama adalah dari segi kestabilan dan kemakmuran negara kita. Ya, ini salah satu aspek pentinglah dalam aspek perdagangan, di mana pedagang-pedagang asing akan melihat dari segi kestabilan dan kemakmuran sesebuah negara. Ini menyebabkan kuasa-kuasa barat berminat untuk memiliki kekayaan tersebut. Yang kedua, dilihat dari segi penjajahan Eropah itu sendiri. Itu adalah satu faktor mengapa syarikat-syarikat asing memulakan
ekspedisi pelayaran dan juga perdagangan ke luar benua. Okay. Ini melibatkan negara Eropah seperti Portugis dan juga Spanyol. Okay. Yang ketiga, penjelajahan orang Portugis membawa mereka telah ke Asia. Jadi pedagang asing yang pertama datang ke Asia adalah orang Portugis. Mereka berjaya membina empire perdagangan dan seterusnya menguasai jalan perdagangan ke Lautan Hindi. Ke Lautan Hindi. Okey. Seterusnya kita lihat faktor kedatangan, masih lagi ada faktor kedatangan Kuasa Barat. Kita melihat dari segi orang Spanyol pula, okey, ataupun pedagang-pedagang Spanyol menjadi saingan utama kepada kuasa penjajah, terutamanya kepada Portugis pada waktu itu, okey, pada abad ke-16, di mana mereka telah menjadi pesaing, okey, pesaing sengit, okey. Dan pada abad ke-16 Spanyol telah menjadi kuasa ulung. Kuasa ulung maksudnya kuasa yang terunggul, kuasa yang satu-satunya kuasa yang memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloninya. Okay. Dan pada abad ke-16 zaman kegemilangan Portugis dan juga Spanyol. Jadi kedua-dua negara ini telah bersaing dalam aspek perdagangan luar Eropah, terutamanya ke Asia. Dan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita iaitu negara Malaysia ataupun tanah Melayu pada waktu itu, pada abad ke-17 menyaksikan kebangkitan kuasa-kuasa barat seperti seperti Belanda, British dan Perancis. Tiga kuasa utama ini sebagai kuasa penjajah untuk merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut. Portugis tadi dia Portugis, sekarang dikenal sebagai Perancis lah, Belanda, British. Alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang Eropah. Jadi alam Melayu maksudnya di kepulauan Melayu lah, seperti di tanah Melayu itu sendiri, kepulauan Sulawesi dan sebagainya. Dan matlamat mereka adalah untuk mencari sumber rempah ratus dan menguasai sumber ini. Ini adalah peta yang menunjukkan kedatangan kuasa barat ke alam Melayu. Cikgu percaya kamu semua boleh merujuk peta ini di dalam buku teks. Dan dalam peta ini kita akan lihat ada 4 laluan. 4 laluan yang menunjukkan pedagang ataupun kuasa yang berlainan. Kalau kita lihat untuk jalan yang digunakan oleh Belanda, petunjuknya adalah garis-garis putus-putus. Garis putus-putus itu menunjukkan laluan jalan Belanda ke alam Melayu. Kemudian untuk jalan Spanyol ditunjukkan dengan menggunakan garis berwarna hijau. Mereka memulakan ekspedisi perdagangan mereka. Mereka sampai ke Filipina dahulu di Kepulauan Maluku dan seterusnya mereka tidak singgah di Kepulauan Melayu, tapi mereka terus pergi ke Tanjung Harapan. Itu adalah sebelum inilah. Kemudian mereka terus ke menjalankan ekspedisi sehingga ke Selat Magellan. Kemudian jalan Inggris pula, mereka daripada Kepulauan Inggris terus ke Tanjung Harapan dan mereka pergi ke India, pada waktu itu. Dan untuk Portugis pula mereka telah melalui Tanjung Harapan, seterusnya ke India dan seterusnya ke Kepulauan Melayu. Maksudnya Portugis merupakan satu-satunya syarikat perdagangan yang mula-mula sampai ke Kepulauan Melayu. Okey, kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 ini adalah antara perkara-perkara yang telah dibawa, disebarkan oleh pedagang-pedagang pada waktu itu. Barangan mewah, ini adalah pentinglah, barangan mewah seperti emas, timah, timah dan sebagainya. Pusat pengumpulan barang, jadi mereka melihat kepada pusat pengumpulan barang itu sendiri. Kemudian pelabuhan persinggahan dan juga agama Kristian. Itulah antara penyebab lah. Dari segi barang mewah, kuasa-kuasa barat pada ketika itu berminat untuk mendapatkan bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Jadi kebanyakan bahan-bahan ini terdapat di Kepulauan Melayu. Orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah dari China. Kita tahu China merupakan salah satu negara yang banyak mengeluarkan barang-barang mewah, seperti teh, sutra, tembikar,
dan sebagainya. Alright. Kemudian dari segi pusat pengumpulan barang pula, negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus, dan barang-barang ini boleh dapati di Kepulauan Melayu. Jadi Kepulauan Melayu merupakan satu-satunya tempat untuk pengumpulan barang. Kenapa ianya menjadi tempat pusat ataupun jadi center pengumpulan barang adalah kerana ianya terletak di laluan, di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Jadi ini menyebabkan mengapa Kepulauan Melayu ini menjadi pusat pengumpulan barang. Kemudian dalam aspek pelabuhan persinggahan pula, angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh, untuk mengisi bekalan air, untuk makan, untuk kemudahan membaiki kapal sebelum berlayar ke Canton. Jadi Kepulauan Melayu merupakan antara satu pelabuhan yang sangat strategik, yang boleh dijadikan tempat berlindung sementara untuk peralihan monsun. Kemudian dalam aspek agama Kristian pula, agama merupakan antara faktor penting penjajahan kuasa barat di mana para pedagang-pedagang Eropah ataupun terdiri juga daripada mubalik-mubalik Kristian, dan mereka menjajah untuk tiga perkara ini: kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Ini kamu boleh lihat di mana tiga faktor utama yang telah ditekankan dalam penjajahan adalah kekayaan, kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Glory. Spanyol dan Portugal merupakan dua buah negara Kristian Katolik yang menekankan usaha penyebaran agama Kristian di seberang laut. Jadi Spanyol adalah satu negara yang mempunyai pengaruh Kristianiti yang agak kuat, selain Portugal. Jadi di sini kita lihat kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18. Dan kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18 ini juga dipengaruhi oleh revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah. Kita lihat apa itu revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian berlaku di Britain sejak abad ke-17 lagi, di mana pada tahun seperti tahun 1870-an, negara-negara Eropah seperti Jerman, Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Maksudnya negara-negara ini sudah mampu mengeluarkan sudah mampu menggerakkan industri-industri yang berasaskan industri berat seperti permotoran ataupun automobil, dan juga berasaskan peralatan ataupun jentera. Di sini maka berlakulah revolusi perindustrian, dan bila berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa barat juga telah berubah corak. Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Memandangkan mereka telah membuka kilang-kilang perusahaan, maka mereka memerlukan bahan mentah untuk meneruskan perindustrian ini, dasar perindustrian mereka ini. Dan ini membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Dan di luar dengan kepesatan pengeluaran barangan kilang, maka kawasan pasaran juga lebih luas, perlu dicari untuk memasarkan barangan tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Dan pada abad ke-19 dan ke-20, di sini pada abad ke-19 dan abad ke-20 berlaku perkembangan revolusi ataupun revolusi perindustrian dalam aspek industri kereta, kemudian kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi, kemudian industri mengetin, pengetinan maksudnya industri makanan dalam tin, dan seterusnya pembukaan terusan Suez. Di gambar rajah ilustrasi ini adalah menunjukkan terusan Suez.
Okey, kedatangan kuasa barat. Di sini kita lihat di barat sudah ada ciptaan kapal wap. Persaingan kuasa barat, ciptaan telegraf dan slogan beban orang putih, the white man burden. Kemudian perkembangan industri kereta, kita lihat kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar. Ini menambahkan permintaan untuk getah asli. Sebab itulah getah asli ini pada satu masa ketika dulu, Kepulauan Melayu antara satu pengeluar getah yang paling besar. Getah asli juga merupakan bahagian penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Kemudian kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Negara kita Malaysia ataupun di tanah Melayu sangat luas, mempunyai kekayaan dan juga kesuburan dari segi iklim dan sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor. Contohnya tanaman getah, tebu, tembakau dan juga padi. Dan negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan juga arang batu. Jadi kesemua barang hasil bumi ini sangat penting dalam proses perindustrian. Dan ini menyebabkan mengapa kuasa-kuasa barat seperti Britain, Portugis, Spanyol berlumba-lumba untuk datang ke tanah Melayu, ke negara kita. Okey, industri mengetin. Kita tahu bahawa pada abad ke-19 terdapat beberapa ciptaan baharu di Amerika. Mereka telah menggunakan biji timah untuk membuat tin untuk tujuan mengetin makanan, mengetin minuman, membuat bumbu rumah dan juga tong minyak. Jadi oleh kerana itu, maka harga biji timah telah melambung tinggi. Selepas tahun ke-1840, permintaan untuk biji timah dari negara-negara ataupun negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesat. Dan tanah Melayu merupakan salah satu daripada pengeluar biji timah utama dunia pada waktu itu. Kemudian pembukaan terusan Suez, kita tahu terusan Suez ini dibuka ataupun dibuat untuk menghubungkan pelabuhan Saidi Lautan Mediterranean Suez di Laut Merah dan juga ini telah mempercepatkan urusan perdagangan. Kenapa? Sebab terusan ini telah menjadi satu penghubung yang telah memendekkan perjalanan dan juga telah menghubungkan antara benua Eropah dengan alam Melayu. Okay, kalau kita lihat di gambar rajah di sini, ataupun di peta, kita akan lihat di mana terusan Suez pada yang terletak di Laut Merah dan juga di Laut Mediterranean ini telah memotong ataupun telah memendekkan perjalanan daripada Eropah ke tanah Melayu. Kalau sebelum ini dari Eropah, pedagang-pedagang Eropah terpaksa melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, baru sampai ke India dan seterusnya baru sampai ke tanah Melayu. Kalau melalui Tanjung Harapan, mereka terpaksa mengharungi 12,400 batu. Kalau melalui terusan Suez pula, dengan adanya terusan ini, mereka hanya perlu melalui sebanyak 8,000 batu saja sebelum sampai ke tanah Melayu. Dan ini memendekkan masa perjalanan. Alright, ciptaan kapal wap. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kapal wap? Semua cikgu percaya semua tahu apa itu kapal wap kan? Kita lihat. Pada abad ke-19, kapal wap dicipta. Penggunaan kapal wap ini penting kerana dapat membawa muatan yang banyak, perjalanan yang lebih cepat dan menjimatkan kos dan penghantaran barang dagangan semakin menjadi mudah dan murah. Itu adalah kapal wap. Dan terusan Suez dirancang dan dibina oleh Perancis oleh juruteranya Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps. Terusan ini mula dibangunkan pada tahun 1899 tadilah. Persaingan kuasa barat. Kita lihat oleh kerana sudah ada perindustrian di negara Eropah, maka berlakulah persaingan kuasa-kuasa barat. Wujud semangat persaingan kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Spanyol, Amerika Syarikat juga dalam kegiatan menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Dan mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Dan kuasa-kuasa barat ini menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh oleh kuasa-kuasa barat ini. Kemudian ciptaan telegraf. Ciptaan telegraf ni
Telegraf ini adalah satu ciptaan yang membolehkan ahli perdagangan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di tanah Melayu dengan cepat. Ya. Pelibatan tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa semakin penting. Ya. Jadi dengan adanya telegraf ini, maka mereka boleh berhubung dengan lebih mudah. Ya. Kemudian slogan beban orang putih. Kita lihat slogan beban orang putih ini. Kuasa Barat juga berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Mereka menggunakan berbagai-bagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Okay. Jadi salah satu daripada slogan adalah beban orang putih ataupun the white man burden. Ya. Mereka berhujah bahawa peradaban mereka lebih tinggi berbanding dengan kebudayaan penduduk yang dijajah bagi merasionalkan penjajahan mereka. Maksudnya mereka membawa slogan ini untuk memberitahu kepada penduduk-penduduk di kawasan yang mereka ingin takluki bahawa mereka mempunyai tamadun yang lebih tinggi, teknologi yang lebih tinggi dan perlu disanjung. Yeah. Dan slogan beban orang putih ini juga digunakan yang bermaksud mereka bertanggungjawab untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada peribumi di wilayah yang dijajah oleh mereka. Ini adalah antara slogan lah. Ataupun propaganda yang dibawa oleh orang-orang Eropah. Namun kita tahu bahawa slogan ini sebenarnya bukanlah bertujuan untuk membantu ataupun untuk memberi kesejahteraan, tapi mereka lebih kepada strategi untuk mendapatkan hasil bumi. Kuasa Perancis pula menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia, bukan Barat yang dianggap mundur. Alright. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Kita tak perlu terlalu banyak. Kita just ambil satu persatu saja, satu tajuk. Okay. Kita akan lihat lagi semula apakah yang telah diberitahu, yang telah cikgu terangkan tadi, iaitu 1.2, iaitu berkaitan dengan apa kelas? Faktor kedatangan kuasa Barat. Faktor kedatangan kuasa Barat di tanah Melayu. Di tanah Melayu. Ada pertanyaan sekali ini? Ada pertanyaan? Sekiranya, sekiranya tidak ada pertanyaan, cikgu akan bagi sedikit latihan lah sebentar nanti. Cikgu akan cari latihan untuk kamu. Dan dalam masa yang sama, cikgu nak kamu semua mohon untuk memberikan kehadiran kamu nantilah. Bagi yang telah mengikuti sesi Google Meet ni, cikgu rasa tak ada masalah untuk cikgu ambil kehadiran. Bagi yang tidak berkesempatan untuk ikut PDPR secara Google Meet, cikgu akan muat naik video ini, video rakaman ini ke dalam YouTube cikgu. Cikgu nak kamu semua tolong tonton video ini. Tidak lama, cikgu rasa 30 minit lebih saja. Berikan komen, seperti yang sebelum ini, komen dan juga like video tersebut. Itu saja daripada cikgu. Sekiranya tak ada apa-apa, kita akan tangguhkan sesi PDP kita pada hari ini dan kita akan terus kepada sesi latihan sebentar lagi lah. Cikgu akan bagi dalam Telegram. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.